Yang ketiga, dia punya point lah titian sirat. Yang mana selepas kita ditimbang, so kita akan berada di atas titian sirat, yang mana dia punya kehalusan ialah satu helai rambut yang dibelah 7. Yang tu dia punya ketebalan titian sirat. Yang tu untuk titian sirat ni semua orang wajib lalu. Yang tu untuk menuju ke syurga. Anda kata amalan dia sebenarnya dah tahu dah sebab masa dia timbang tu, sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka. Lepas tu kita lintas titian sirat, anda kata kita ahli neraka, kita akan jatuh ke bawah dan terjerumus ke dalam neraka lah untuk titian sirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk istiqamah. Macam saya beritahu tadi, istiqamah dalam melakukan kebaikan. Maksudnya untuk lakukan kebaikan, ini pun tip juga. So anda kata kita nak buat solat duha tadi, saya ambil contoh solat duha. Anda kata kita berat nak tiba kita dah insaf, contoh lah. Dah insaf, kita terus nak lakukan 8 rakaat. Bagi kita macam ni, nak buat kebaikan ni sepatutnya dia sikit. Ini dia punya Ustaz Wadi Anwar, dia share, dia kata, anda kata kita nak berzikir, contoh anda kata berzikir kita satu hari 100. Kita maintain saja dulu dalam masa 40 hari. Dalam 40 hari dah lekat, kita boleh tambah. Sama juga dengan solat sunat duha. Anda kata contoh nak lakukan solat duha, susah awal-awal kan. Tak boleh kita dah insaf terus nak buat 8 rakaat, tak boleh. So kita kena buat dulu 2 rakaat sampai 40 hari dah lekat, nak rasa nak tambah boleh tambah 4 setiap hari selama 40 hari. InsyaAllah kita akan dapat dia punya istiqamah. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga ataupun ayat keempat. Yang seterusnya ialah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. So ni saya ambil dalam muka surat 29. Ini ayat yang kelima. Okay, apa yang penting dalam ayat ni? Yang pertama ialah prinsip ubudiyah. Ubudiyah ni ialah mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah SWT. Sebab kita dicipta dalam Al-Quran, dia punya terjemahan saya lupa ayat berapa, kata tidak aku ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepada aku. Maksud kita dicipta ada tujuan. Yang pertama untuk mengabdikan diri, ataupun kita katakan, ataupun kita relatekan ataupun kita hubungkan dengan prinsip ubudiyah, iaitu mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dalam ayat ni. Yang kedua, isti'azah. Ini kita dah bincangkan dalam bab yang sebelum ni. Isti'azah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tu ialah dia punya ungkapan ataupun dia punya ayat. Isti'azah ni ialah memohon mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. So yang tu ialah maksud istilah isti'azah. Okay, yang terakhir untuk ayat 6 dan 7 saya sekalikan. Ihdinas siratal mustaqim, iaitu yang maksud tunjukilah ataupun pandulah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh ayat yang terakhir dan surah Al-Fatihah ialah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang bermaksud iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ni dia punya nikmat, contoh nikmat yang salafus soleh dulu yang dapat kan. Contohlah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ini kita bincangkan nanti sekejap lagi dia punya siapa orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapakah yang dikatakan sebagai orang-orang yang sesat, nanti tengok sekejap lagi. Ini punya terjemah ayat, jalan yang dai, ada 3 benda ataupun 3 poin yang penting dalam ayat ni, ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. Kita hendaklah memohon hidayah, iaitu untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebab tu ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang tu untuk ayat hafazan tingkatan 2. Untuk tingkatan 1
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar pun dikirakan sebagai ayat hafazan yang sebelum kita dah belajar dalam kelas lah untuk kelas saya. Okey, untuk memohon hidayah ni kita sentiasa kena minta ataupun mohon hidayah supaya kita mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang mendapat petunjuk, yang ni ialah golongan yang mengikut ajaran Islam. Kita sebenarnya kita bersyukur sebenarnya, kita patut bersyukur sebab nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam dan iman itu sendiri. Sebab tak semua orang Islam. Kita tengok dalam dia punya statistik dalam sekarang, kalau tak silap hanya yang paling besar dia punya majoriti agama, kalau tak silap saya, Kristian tu yang pertama, majoriti penganut agama di dunia. Yang kedua barulah Islam. Kalau dulu Islam memerintah 1/4 dunia. Maksudnya Islam pada masa tersebut dia pernah menjadi agama yang paling terbesar di dunia. Pernah memerintah 2/3 dunia. Maksudnya agama Islam 2/3 dunia. Itu lebih pada separuh. Untuk dululah. Sekarang Islam ada jatuh kepada agama yang nombor 2. Dianut oleh penganut di seluruh dunia. Itu yang kedua, golongan yang mendapat petunjuk. Golongan yang mendapat petunjuk ni dia mengamalkan ajaran Islam, mengikut ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan yang mendapat petunjuk. Maksudnya kita nak minta hidayah supaya kita diberikan jalan ataupun istiqamah mengikut ajaran Rasulullah, para sahabat dan salafus soleh, ulama-ulama terdahululah. Itu untuk golongan yang mendapat petunjuk. Yang terakhir, golongan yang dimurkai dan sesat. Inilah tafsiran yang saya ambil dalam buku teks. Siapakah yang dikatakan sebagai orang-orang yang dimurkai ataupun golongan yang dimurkai? Ini saya ambil tafsiran dia sikit. Yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah Yahudi, golongan Yahudi. Kenapa dia golongan dia yang dimurkai? Untuk makluman semua, kebanyakan, kalau Ustazah kalau salah betulkan, kebanyakan Nabi diutuskan untuk kaum Yahudi. Ni ada kisah dia lah. Kalau siapa-siapa pernah tahu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya kan, pun diutuskan oleh Allah untuk kaum Yahudi. Sampai satu masa 3 Nabi untuk satu daerah. Macam Musa dan Harun. Kan, untuk Nabi Zakaria dan Yahya diutuskan 2 sekali untuk umat yang sama. Itu ataupun kaum yang sama, itu kaum Yahudi. Dia pun jahat Yahudi ni lah, dia bunuh Nabi sendirilah. Itu untuk kisah Nabi Zakaria. Dia dibunuh oleh umatnya. Sama juga dengan Nabi Yahya. Dia pun nak cerita kisah dia kat sini agak panjang lah. Aku cari dia search dalam Google ataupun beli buku ataupun beli kitab tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dia ada dalam surah apa tak ingat lah. Sebelum surah Toha, awak tengok sebelum surah Toha, saya tak ingat surah tak ingat. Dia punya kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ada kisah dalam Quran. Okay, itu untuk golongan Yahudi. Dan yang kedua, kenapa dia golongan yang dimurkai oleh Allah? Sebab dia sangat-sangat memusuhi Islam. Tengok zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia segelintir Yahudi diusir keluar dari kawasan Madinah sebab dia macam berpaling tadah lah. Sebab tu kalau tak salah saya Khaybar, peperangan Khaybar antara Islam dengan Yahudi. Okay, untuk yang terakhir, siapakah golongan yang sesat? Dalam ayat ni, golongan sesat lah golongan ataupun orang-orang Nasrani, ataupun kalau kita sekarang kita namakan dia sebagai Kristian lah. Yang tu untuk ayat yang 7, terjemahan ayat yang ke-7. Okay, untuk hadis akhir zaman yang saya beritahu tadi, ini relate ataupun ada hubungan untuk ayat yang terakhir. Hadis akhir zaman so yang terkejut benda ni sedang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabat, ingatlah suatu masa nanti umatku akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Sehasta ni daripada tangan
sampai ke siku, yang tu sehasta. Sedepa demi sedepa. Bahkan ketika mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, dan dalam bahasa Arab dia dhaq, sehingga mereka masuk dalam lubang dhaq, umatku tetap mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Apakah Yahudi dan Nasrani?" Jawab Rasulullah, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Maksudnya dalam akhir zaman, kita ikut kita umat Islam, kita ikut budaya dan ajaran daripada Yahudi dan Nasrani. So tengok sekarang, nanti saya letak isu-isu berbangkit je.